Macam mana Ustaz boleh tahu kena santau? Senang je tuan. Ni kuku kita, ni. Bahagian yang putih tu, dekat dengan isi tu, warna putih. Kuku yang dekat dengan isi warna putih. Kalau 10 jari kita hitam, dekat dengan isi tu, maknanya santau. Saya balik Qiyamul Lail. Saya buat Qiyamul Lail di satu camp. Selepas tu saya buat kuliah subuh hari Jumaat. Balik ke rumah dalam pukul 9 pagi lebih, saya rasa loya, saya sakit tekak, saya sakit dada, saya rasa nak muntah. Saya kata kat isteri saya, "Mama tolong ambil sekejap besen, saya nak muntah." Dia pun bagi besen dekat saya. Bila saya muntah, keluar darah. Bila keluar darah, besen tak cukup, kena ambil baldi. Bila makin banyak darah keluar, dia telefon kawan-kawan saya, hantar ke hospital. Bila ke hospital, doktor kata saya tak ada penyakit, saya cuma ada jangkitan virus. Dia bagi antibiotik, balik rumah rehat. Muntah masih berjalan, badan saya jadi panas, dada saya sakit, saya tak boleh duduk, saya tak boleh tidur, saya tak boleh apa-apa pun, saya jadi sakit macam kena toreh dengan miang, dengan buluh, sakit. Aku ni sakit apa? Ubat doktor aku makan macam ni juga. Saya panggil kawan saya, "Mai tolonglah Ustaz, aku ni." Kawan saya ni kerja di Jabatan Mufti. Saya kata dekat dia, "Kau teman aku tidur." Sian kat isteri pula. Dia pun teman saya tidur. Bila dia teman saya, tuan-tuan, tengah malam dia lari. Dia naik motor, dia lari. Besok saya telefon dia, "Kenapa kau lari?" Tinggal aku. Dia kata, "Semalam aku teman kau. Ada benda besar, dia kangkang atas aku, dia nak kencing aku takut aku lari." Sejak daripada hari itu, tiap-tiap hari ada satu perempuan duduk dekat pintu rumah saya. Dekat pintu besar. Asal maghrib dia datang. Asal datang je maghrib. Dia kata, "Padam muka kau. Ceramah mengata kau orang. Rasakan. Rasakan." Dia gelak entah. Saya seorang nampak. 6 petang dia datang. Penyakit saya makin teruk, makan tak boleh, tidur tak boleh, apa pun tak boleh. Orang rumah saya panggil mak mertua, pak mertua saya buat balik ke Kedah. Masuk hospital di Kedah, keluar balik. Bila duduk di rumah, keadaan makin kritikal. Datang macam-macam ustaz lah, bomoh lah, orang kampung lah, berubat. Last sekali baru tahu rupanya kena santau. Macam mana ustaz boleh tahu kena santau? Senang je tuan. Ni kuku kita, ni. Bahagian yang putih tu, dekat dengan isi tu, warna putih. Kuku yang dekat dengan isi warna putih. 10 jari warna putih. Ustaz warna apa? Putih. Mana tak ada santau. Kalau 10 jari kita hitam, dekat dengan isi tu, maknanya santau. Ustaz, saya pun hitam Ustaz. Bahagian mana? Atas. Itu panjang, kena potong. Okay. Ustaz, saya pun ada Ustaz hitam. Mana? Ni jari ni, sebatang je Ustaz. Itu terkapit pintu. Dia nak 10 jari bahagian bawah ni hitam. Simple je. Sebab tadi saya dengar Ustaz kita batuk. Batuk. Berapa ramai yang bila batuk, kau ni kena santau ni. Dah, batuk-batuk lah. Tengok sini. Sebab tu saya bersyukur bila saya kena santau, saya belajar perubatan. Kalau saya tak kena, saya tak pergi belajar. Kurus kering badan saya. Orang kampung datang, imam datang baca Yasin. Yasin wal Qur'an. Berhenti tu imam. Ada lagi, sambung. Astaghfirullahalazim. Dia mengingat saya nak mati dah.
Sebulan tuan-tuan saya tak makan, badan saya tinggal tulang, kurus kering. Jadi akak-akak yang mana nak menguruskan badan, minta santap. InsyaAllah semula jadi, Kak. Tak payah diet, Kak. Jadi lepas isyak kan, ya Allah, nak santau. InsyaAllah. Oh, seksa. Saya berubat di Batu Kurau dengan almarhum Pak Hamid. Dia kata kat saya, mu kena santau. Mu kena santau. Ni bahasa orang Batu Kurau. Lah ni, mari aku nak ubat mu. Dia bila masjid. Dia baca air kat saya, minum. Saya pun minum, bismillah. Dia ambil daun pisang, letak atas saya. Atas lantai. Dia tepuk belakang saya. Tepuk. Masa tu baju tak pakai. Bila dia tepuk, tuan-tuan, badan saya ni warna-warni. Merah, purple, jingga, ungu, semua ada. Cantiknya. Rebung. Miang rebung. Buluh. Sakit, tuan-tuan. Dia ambil pisau, dia kikis badan saya ni, dan dia letak atas daun pisang. Lagi cantik dia punya warna-warni. Jadi akak-akak kalau rasa nak cantik warna-warni tu, minta santau. Sakit, tuan-tuan. Saya tak boleh pakai baju. Saya tidur ke duduk macam ni, tuan-tuan. Belakang sakit, duduk macam ni. Berbulan duduk macam ni. Sampailah saya dapat satu alamat perubatan dan Alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Tahun 1997 saya kena, 98 saya ceramah perlahan, jadi elok balik. Start ceramah balik. 2001 saya berpindah rumah. Bila saya berpindah rumah, datang suami isteri. Kushen dah pindah rumah, tinggal barang-barang berat je lagi belum diangkat. Masuk bang, masuk. Minta maaf bang, kursi dah hantar rumah bang. Tak ada apa, duduk atas lantai boleh bang ya? Tak apa Ustaz, faham. Minta maaf bang, saya dah nak pindah bang ke Batu Gajah bang. Itu yang kami datang ni Ustaz. Ya ada pun salah bang. Kami datang nak minta maaf. Saya dah tahu lama dah bang. Macam mana Ustaz tahu? Mesti dia kata saya bomoh. Sebab saya mimpi dia, isteri dia dan 4 orang lagi laki-laki. Waktu saya sakit, ada satu ulama datang dalam mimpi saya, dia kata, Kazim, orang sihirkan kau. Besok kau cari 7 barang ni, kau mandi dengan 7 barang ni, insya-Allah sihir ni hilang. Dan ingat nama-nama ni, aku tunjukkan pada kau, mereka inilah yang sihirkan kau. Dia ambil paku macam dak tu, dia baling kat dinding, gambar, 6 gambar keluar. Nama dia 6 Jahanam. Keluar. Pukul 4 pagi saya bangun, sekejut isteri saya, Mama, tulis cepat. Saya lupa. Dia pun tulis pukul 4 pagi. Besok pergi cari, pukul 11 pagi besok, saya dah boleh duduk. Saya dah boleh bangun. Padahal saya dah tidur sebulan lebih. Sakit. Alhamdulillah, Mama nak nasi, lapar. Perkataan pertama minta, nak nasi, lapar. Tak makan dah sebulan. Minum air, susu. Perkataan kedua saya ingat sampai sekarang. Mana Harira nak dukung, nak pegang anak sulung saya. Masa tu dia umur setahun. Tuan-tuan, bila saya sembuh, saya nak pindah rumah, 2 ni datang, suami isteri, perempuan dan 2. Saya tanya lagi, mana lagi 4 orang? Ustaz tahu ke kami berenam? Tahu. Mana Ustaz tahu? Lagi sekali tuan-tuan, mesti dia kata Ustaz ni bomoh. Bagi tahu dekat dia orang, saya maafkan dia orang dunia akhirat. Dia orang tak datang, dia orang malu tu. Kami datang ni nak minta maaf, kami banyak dosa pada Ustaz, kami sihirkan Ustaz. Tak apa, saya ampunkan dunia akhirat. Dia peluk saya, yang tak peluk isteri dia. Dia rapat peluk saya. Saya cuma tanya satu kat dia. Berapa abang upah saya?
Berapa abang upah sihirkan saya? Dia jawab 30,000 tahun 1997. Bagi mampus terus. Saya kata saya maaf. Shake hand. Dah abang, saya nak pindah rumah. Terima kasih Ustaz. Bila saya kuliah maghrib, dia duduk macam Ustaz ni duduk. Saya duduk mengajar, dia duduk macam ni, sebelah saya. Padahal dia pernah santaukan saya. Satu hari, driver saya cuti, saya kata kat dia, abang, besok malam free. Kenapa Ustaz? Hantar bawa saya ceramah, driver cuti lah. Okey, boleh. Dia bawa kereta dia jadi driver, saya duduk belakang. Padahal dia santaukan saya kena santau. Anak dia kahwin, dapat cucu, saya yang cukur rambut cucu dia. Dan bila dia mati, saya yang mandikan mayat dia. Itu yang saya buat dalam filem saya tu, mandikan Mawi tu. Dalam filem tu, yang buat saya adalah Mawi. Sepatutnya saya cerita lagi benda ni. Tapi saya cerita siap-siap. Dan saya tak ada dendam pada dia, dia pun tak ada dendam pada saya. Sebab apa? Sebab saya nampak syurga lagi besar daripada marah. Saya nampak syurga lagi hebat daripada dendam. Buat apa kita nak dendam kalau tak masuk syurga? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kalau kita buat kebaikan. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak jadi ahli syurga, bekalan untuk akhirat, tadi saya sebut. Pertama, percaya pada perkara gaib. Kedua, kita semayang. Ketiga, kita nafkahkan harta pada jalan Allah. Yang keempat, bersedekahlah waktu susah atau waktu senang. Yang kelima, tahanlah marah dalam hati. Yang keenam, maafkan orang. Dan yang ketujuhnya ialah berbuatlah kebajikan. Jangan putus-putus daripada berbuat kebajikan.